Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita bertemu untuk kesekian kalinya untuk sama-sama kita membaca, memahami dan ingin beramal dengan Al-Quran, terutama dalam bulan diturunkan Al-Quran ini, agar Allah terus memberikan musaadah, memberikan rahmah kepada kita, terus dicucuri dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada semua tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, yang sedang berada di online sekarang, terus istiqamah bersama Al-Quran, bersama dengan tali Allah. Dan hari ini kita ada tetamu istimewa pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk, berbunga-bunga sebenarnya saya memulakan program hari ini. Terima kasih banyak sudi bersama. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersama dengan Senator Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri pada hari ini istimewa bagi tuan-tuan. Kalau semalam kita menyambut Nuzul Al-Quran, pada hari ini Datuk Dr. Zulkifli akan berkongsi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, dan kita ingin memulakan, ya, seperti biasa kita ingin mengambil ibrah pengajaran daripada Ummul Quran yang kita baca paling kurang 17 kali sehari. Moga-moga bacaan ini akan terus menyinari hidup kita. Maka kita mulakan bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali yang bersama pada hari ini. Ustaz, kita ada tetamu istimewa yang akan memberi tadabbur, berkongsi dengan rakyat Malaysia dan juga di seluruh dunia, ya, yang mengikuti sekarang di mana jua. Mari kita sama-sama Ustaz mulakan dengan Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah surah Al-Fatihah membuka majlis kita pada hari ini, dan seperti mana yang kita maklumi, pada hari ini kita ingin meneruskan bahagian yang ketiga daripada surah Fussilat, surah ke-41 yang menerangkan beberapa perkara berkaitan dengan perjuangan Nabi. Surah ini turun sebagai salah satu daripada surah Hawamim yang turun pada Nabi sekitar tahun 10 kenabian. Tetapi kita nak melihat, sebelum kita melihat pada surah Fussilat ini, kita nak melihat kepada surah Al-Fatihah. Apakah mesej penting yang kita baca berkali-kali? Sudah tentunya ada mesej yang berkali-kali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menjemput Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri untuk berkongsi tadabbur pada hari ini istimewa bagi tuan-tuan yang sedang mengikuti Malaysia Quran Time. Datuk, kalau boleh berkongsi Datuk ucapan tadabbur bersama dengan rakyat Malaysia. Silakan Datuk. Terima kasih Fazri. Seterusnya kepada Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada dua sahabat kami yang sabang hari terus melaksanakan satu tugasan yang cukup mulia, iaitu untuk tadabbur, untuk baca dan untuk jinakkan manusia dengan Al-Quranul Karim. Ringkasnya, bila kita sebut surah Al-Fatihah adalah satu surah yang cukup luar biasa, kerana sebahagian cerdik pandai menyatakan dengan menekuni surah Al-Fatihah
seolah-olah ia merupakan satu dasar umum kepada seluruh Al-Quranul Karim. Padanya terdapat isu akidah dan tauhid, isu makrifah, isu syariah, begitu juga kehidupan yang melandasi manusia keseluruhannya. Surah ini sebagaimana yang telah dikemukakan, ramai tokoh-tokoh besar bila mensyarahkannya dia syarah panjang lebar. Dan yang paling menakjubkan dalam panjang lebar itu, masing-masing mengemukakan ilham daripada Tuhan mereka berkenaan dengan apa yang sepatutnya ditadabburkan. Salah seorang daripada tokoh yang saya anggap luar biasa iaitu Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Walaupun dia syarahnya pendek tetapi terus mengena kepada sasaran surah tersebut dan menyentak hati-hati manusia. Bahasanya cukup tinggi dan kupasannya cukup mendalam walaupun amat pendek. Dengan cara ijaz tersebut akan memahamkan manusia betapa pentingnya surah ini. Untuk dalam surah ini, saya suka memetik satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maksudnya dalam hadis kursi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Aku telah bagi kepada solat ini kepada hamba-Ku dua bahagi, dan bagi hamba-Ku apa yang dia nak minta, apa yang dia nak mohon. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah nyatakan hamidani abdi, hamba-Ku memujiku. Bila hamba membaca kalimah ar-Rahman ar-Rahim, maka Allah menyatakan asna alayya abdi, hamba-Ku memuja kepadaku. Apabila seseorang hamba itu membaca maliki yaumiddin, maka Allah nyatakan majadani abdi, hamba-Ku mengagung dan memuliakan daku. Dan apabila seseorang hamba menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah nyatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah untuk Tuhan, untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Dalam banyak-banyak kita minta, kalau orang tanya awak nak apa, ada kata nak kereta baik, ada kata nak rumah besar, ada kata nak kebun, ada kata nak sihat, ada kata nak hilang wabak COVID-19, ada kata nak bebas daripada PKPB ini, macam-macam nak. Tapi dalam kehendak yang banyak, yang penting itu, antara yang terpenting, bahkan itulah yang terpenting, adalah hidayatullah. Dengan sebab itu, difokuskan permohonan ini, Allah ajar kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ini menariknya digunakan dengan kalimah fa'il amar. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, hidayahkanlah kepada kami. Persoalannya, kita orang Islam, sahabat kita orang Islam, kita dah dapat hidayah macam mana? Di sinilah para ulama membahagikan kepada dua. Satu, hidayah dalam erti kata kita ini kalau bukan Islam, kita diberi petunjuk dan hidayah. Kalau kita Islam, sama ada hidayah itu akan dibesar, dilebarkan lagi. Contohnya kita orang Islam, tapi ketaatan kita mungkin kurang sikit. Jadi kita rajin pula sembahyang malam, rajin pula zikir, rajin pula baca Quran, rajin pula sedekah. Bila ini dia akan tambah. Dan yang kedua, kata ulama, bila kita sebut hidayah dengan makna supaya kita tidak tahu akan akhir kehidupan kita, apakah kita terus berada dalam hidayatullah, kerana ia milik Allah. Dengan sebab itu kita minta hidayah ini akan berkekalan sampai kepada akhir hayat kita. Maka tak peliklah bila kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang masyhur banyak kali dan sering kali doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membalik-balikkan hati, maka sabitlah
aku atas agamamu dan di atas taat kepadamu. Semoga hidayah sentiasa bersama dengan kita sampailah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dengannya kita memperolehi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu a'lam. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, berkongsi tadabbur kepada tuan-tuan bersama saya yang mendengar. Masya-Allah, ini adalah peringatan yang amat penting. Inilah yang kita akan ulang berkali-kali setiap hari, 17 kali tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, di mana dia dalam banyak-banyak keinginan yang kita inginkan. Nanti kita akan melihat juga dalam surah Fussilat bercakap tentang la yas'amul insanu min du'ail khair. Macam-macam manusia ini dia tak putus asa minta macam-macam kebaikan. Rupanya kebaikan yang paling besar itu Datuk ya, iaitu hidayah. Itulah doa yang diwajibkan dalam bacaan wajib, dalam amalan yang wajib. Kerana itu paling penting. Bila kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada keluarga, dapat nur hidayah itu, maka semuanya walaupun kurang tetap juga bercahaya. Tetapi kalau katakan kita dapat sungai Nil tetapi disebabkan oleh penuh dengan kezaliman ataupun kegelapan, maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu taala. Mungkin ucapan Datuk ringkas di kesempatan ini dalam kempen Quran Time dan juga World Quran Hour 13 hari bulan nanti. Ucapan daripada Datuk. Silakan Datuk. Pertama sekali saya nyatakan bahawa usaha seperti ini adalah usaha yang amat baik, dan usaha seperti ini perlu sokongan dan dokongan daripada semua pihak. Saya mewakili kerajaan Malaysia juga menyambut baik dan menyokong usaha seperti ini. Marilah sama-sama kita suburkan masyarakat kita dengan Al-Quranul Karim. Sekalian tahniah, syabas semua sekali. Moga-moga kita dipandu oleh Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Terima kasih diucapkan kepada Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri atas ucapan dan galakan kepada semua tuan-tuan. Dan kita berhenti sebentar. Kita akan kembali menyambung sebentar lagi Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Sebentar tadi kita bersama dengan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, sebagai tetamu yang bersama berkongsi tadabbur Al-Fatihah sebentar tadi, menerangkan bahawa sebenarnya pilihan doa yang paling penting dalam hidup kita adalah hidayah. Dan hidayah inilah yang bersama dengan kita tuan-tuan puan-puan dimati Allah sekalian, kita memohon hidayah ini diikuti dengan jawapan daripada Allah. Setiap kali kita meminta itu diikuti dalam surah Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita ada sikap bahawa saya tak tahu ya Allah, yang tahu hanyalah Engkau dalam segala perkara. Maka jawapan hidayah yang terbaik, yang lurus itu adalah dengan merujuk kepada kitab tanpa keraguan. Seperti mana kita tidak ragu hari ini kita mendapat oksigen, ya, kita tidak ragu bahawa darah kita akan mengalir, kita yakin bahawa Tuhan yang sama memberikan hidayah hudal lil muttaqin. Kita menyambung kepada surah Fussilat pada hari ini, pada ayat yang ke-39 hingga 43 dahulu Ustaz ya. Kita berbincang dahulu 39 hingga 43, menyambung bahagian ketiga surah Fussilat, surah penjelasan. Surah ini sebenarnya pendidikan, ada kaitan dengan kasih sayang Allah Ustaz ya. Makin lagi kita melihat surah ini, kita akan rasa kasih sayang Allah. Mari kita tengok sinopsis apakah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Pada ayat yang ke-39 hingga 46, Allah menyatakan tentang tanda kekuasaan Allah untuk bercakap dengan orang-orang yang tidak beriman, agar kita yang beriman ini terus kuatkan keimanan. Itu yang berlaku, dan disambung pada ayat 47 hingga 52 tentang hari kiamat akan menentukan segalanya. Tentang orang-orang yang mengikut cakap Allah ataupun yang kata bahawa Allah ini sebenarnya tak kuat, ya, tidak perlu ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu di Mekah itu, dan juga untuk tahun 2020 ini. Dan yang ketiganya ialah
kita akan berkenalan dengan tanda kebesaran Allah pada ayat 53 hingga 54 ke hujungnya. Maka kita mulakan, Ustaz, kita mulakan bacaan daripada ayat 39 hingga 43. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton yang dimuliakan, insya-Allah kita kembali menyemak bacaan daripada surah Fussilat. Kali ini kita akan membaca daripada ayat yang ke-39 hingga 43. Sama-sama kita bersama dengan mushaf masing-masing. Mudah-mudahan ayat yang dibaca ini kita mendapat panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 39 hingga 43 sebentar tadi Allah membawakan kepada kita salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau melihat bumi itu khasyiatan, dalam keadaan tandus, khusyuk. Yang kita buat dalam solat sebenarnya kita rasa bahawa diri kita tandus, tidak ada apa-apa, tidak ada idea yang bagus, tidak ada emosi yang bersemangat. Segala perkara bila kita masuk solat dalam khusyuk sebenarnya ada kaitan dengan khasyiah, seperti tanah tandus. Dan apabila turun air maka ihtazzat warabat. Perkataan warabat itu ada kaitan dengan Al-Fatihah yang kita baca sebentar tadi. Allah ini alhamdulillahirabbil alamin mendidik dan membesarkan potensi segala yang diciptakannya. Kesannya apa? Bila air datang kepada tanah yang tandus, maka seseorang itu akan membesar ataupun tanaman membesar dan tumbuh. Apabila Allah menyatakan perkara ini, Allah kata Allah menghidupkan yang mati, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah nak bawakan kepada ayat, kepada bukti kebesaran Allah di alam maya pada. Dalam masa yang sama, kita membaca Al-Quran ini juga adalah ayat. Adalah ayat daripada Allah. Kesannya apa? Turun air daripada langit, turun wahyu daripada langit ini adalah untuk menghidupkan hati-hati yang tandus, yang gersang, yang kontang, yang kita kata anak saya ni degil, suami saya ni dah tak boleh nasihat. Apabila tuan-tuan memberi ruang Quran ini masuk, seperti Abu Bakar ataupun seperti Omar ataupun seperti sahabat-sahabat yang lain, maka mereka itu membesar, warabat, ihtazzat warabat. Dan ini adalah kesan Al-Quran yang Allah nyatakan dalam
dalam ayat ke-39. Dan diteruskan lagi Allah membawakan kepada kita tentang Quran ini bagaimana pada ayat 41, wa innahu lakitabun aziz. Kitab ini adalah yang mulia, aziz maksudnya yang amat-amat berkuasa, ya. Maksudnya siapa bersama dengan kitab ini pasti menang. Pasti menang, seperti mana Allah ini Al-Aziz yang maha berkuasa, boleh mengalahkan segala perkara. Inilah ciri Al-Quran, la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan, dan ia diturunkan oleh min hakimin hamid daripada ayat 42. Yang maha bijaksana, tidak ada siapa yang boleh mempersoalkan kebijaksanaan Allah bila kita melihat kepada alam ini. Dan yang keduanya, kalau ada yang kata saya nak persoalkan mengapalah Tuhan ni bagi COVID-19, Tuhan ini teruk dan sebagainya, sebenarnya Tuhan tidak terkesan, Allah tidak terkesan kerana Allah ini maha terpuji. Semua orang akan memuji kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita baca sebentar tadi. Allah menyatakan kepada orang-orang yang tidak beriman agar mengapa tidak beri perhatian kepada Quran ini, disambung dengan Quran ini diturunkan bahasa Arab. Pasal mereka ada persoalkan Ustaz, ya. Dia kata mengapa tak turunkan dalam bahasa lain pula. Jom kita baca Ustaz sambungan ayat 44 46. Muka surat ini bercakap tentang Quran kerana tuan-tuan memilih Quran Time diri sendiri ataupun bersama dengan program ini adalah sesuatu yang disentuh dalam surah Fussilat ini. Jom Ustaz kita sambung. Okey, untuk ayat yang seterusnya, ayat ke-44 hingga 46. Sebelum saya baca, pada ayat yang ke-44 itu, kalau perasan ada satu tanda bulat yang kecil atau disebut dairah sauda. Yang penuh tu, yang penuh tu. Pada kalimah a'jamiyun. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Perkataan tu a'jamiyun. Cara sebut ni macam mana Ustaz? Saya sebut kita kena baca dengan tashil. Dia ada dua hamzah kat situ. Asalnya a'jamiyun. Asalnya. Okey. Maknanya dalam pembacaan Al-Quran kita mengikut bacaan riwayat Imam Hafsun an Asim. Yang mana imam kita yang kita baca ikut di rata-rata di Malaysia ni dan juga di seluruh dunia termasuk di Mekah sekalipun, bacaan mengikut riwayat Imam Hafs an Asim. Dia belajar daripada gurunya Asim, dan Asim ni belajar daripada gurunya yang bernama Abdul Rahman As-Sulami. Yang mana Imam Abdul Rahman As-Sulami ni ambil Al-Quran bertalaki mulut ke mulut daripada 5 sahabat yang utama. Antaranya Sayyidina Osman, antaranya Sayyidina Ali, antaranya Abdullah bin Mas'ud, antaranya Zaid penulis Rasulullah SAW, antaranya Ubay. 5 orang ni sahabat yang besar, sahabat yang seharian duduk bersama dengan Nabi. Jadi bacaan dalam yang kita baca Imam Hafs ni menjadi bacaan yang umum yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Sebab tu bacaan-bacaan yang nawadir, bacaan-bacaan yang jarang kita jumpa tak banyak. Antara usulnya sedikit saja, termasuklah kita bincang sebelum ni ismam, muncung mulut dan sebagainya, dan juga ada kalimah pada a'jamiyun dibaca dengan tashil, iaitu membunyikan hamzah kedua tu di antara bunyi hamzah yang muhaqqaqah yang jelas dengan huruf alif. Bunyinya a'jamiyun. A'jamiyun. Okey, ayat 44 kita baca, hingga 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 44 46 tadi menerangkan sambungan ustaznya berkaitan dengan Quran. Quran ini sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ya. Awal surah ini kata Al-Quran dalam bahasa Arab, mereka tak nak ikut ya. Kalau Al-Quran ini ada orang yang kata mengapa pula kena belajar bahasa Arab ya, tak boleh ke? Kata nak dapat hidayah belajar jelah dalam bahasa Melayu ke ya. Tetapi rupanya jawapannya apa yang diajarkan oleh Allah, qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa. Quran ini yang dalam bahasa Arab ini untuk orang beriman, dia menjadi dua fungsi di dalam ayat ini, sebagai hidayah yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, dan ia menjadi syifa, ia menjadi ubat. Dalam surah Yunus ayat 57 itu dinyatakan syifa lima fis sudur. Dia mengubat satu bab-bab spiritual, contohnya ataupun perasaan kita ustaznya dengki, tak puas hati, tengok kat Facebook orang letak gambar makanan, kita kata leh nak nunjuk. Dia ada penyakit di dalam hati itu, ia diubat oleh Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah yang di rumah bila bersama dengan anak, stay at home, kadang-kadang anak mungkin buat sesuatu, kalau kita rasa tak tahan dah anak kat rumah, kalau boleh habislah PKP ni cepat. Ini sebenarnya ada cabaran dalam hati kita dan ia diubat oleh Al-Quran. Yang asal dalam bahasa Arab, dengar pun dia sudah memberi syifa ustaz ya. Apatah lagi kita bercakap tentang kita memahaminya dan kita mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran. Tetapi apakah yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman? Mereka ini dia kata ada sumbat dalam telinga mereka, waqrun wa huwa alaihim ama, mereka seperti tidak memberi petunjuk. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ya, dia seperti berada di tempat yang jauh. Apa maksudnya? Dia kalau dekat rumah ustaz ya, mak atau ayah, kalau dia anak dekat dia, tapi kadang-kadang kalau katakan Quran ini tidak masuk, kurang sikit hidayah itu, dia cakap dengan anak kat depan pun macam anaknya tu jauh kat sana. Ya, nak ceritanya apa? Nak ceritanya orang yang jauh daripada Al-Quran, dia akan buat perkara-perkara yang macam kena jerit-jerit pun dia tak makan saman. Ya, yang harapnya kita dapat manfaat. Dan Allah bawakan kisah Nabi Musa ya pada ayat 45, pasal ada orang yang ada kebingungan, ada ragu kepada hidayah. Maksudnya ini memberi semangat pada Nabi juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV bahawa ada masa kita bertemu dengan orang yang tidak yakin dengan mesej daripada Allah, tapi apa yang perlu kita buat? Beramal soleh. Dalam ayat 46 pasal Allah kata kita ingatkan amal soleh itu, ingatkan buat baik, fali nafsih, manfaat ni untuk kita ya. Ibu ayah kejut anak, beritahu bos, beritahu kepada staf, ingatkan pemimpin, ingatkan kepada rakyat, semua itu amal baik untuk diri. Siapa yang berbuat buruk, dirinya juga. Kerana Allah mengingatkan, Allah tidak pernah zalim, sebagaimana Allah ingatkan kepada kita jangan ambil kezaliman dan jangan ambil zuluman, kegelapan. Dan apakah ciri cahaya yang Allah berikan kepada kita? Kita akan sambung pada ayat yang ke-47 hingga 51. Jom sama-sama Ustaz. Okey, kita kembali menyemak bacaan daripada ayat yang ke-47 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilaihi yuraddu 'ilmus sa'ah وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء
مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 47 hingga 51 ini, tuan-tuan sekalian, ini adalah mesej yang penting bagi guru-guru, cikgu-cikgu pensyarah jika ingin membina universiti, sekolah yang menurut kepada pedagogi, memahami psikologi bagi seorang manusia yang belajar. Inilah surahnya, di mana dalam ayat yang ke-47 ini disentuh tentang apa? Tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa mengeluarkan buah-buahan daripada kelopak, dan tiada ada seorang pun perempuan yang mengandung dan yang melahirkan melain semuanya dalam pengetahuannya. Ini bercakap tentang ilmu botani, tentang ilmu biologi, ada di sini, tetapi ia dipasakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kan di hujung itu ada perkataan qalu adzanna kama minna min syahid, ya, iaitu maksudnya kami nyatakan pada engkau bahawa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahawa engkau mempunyai sekutu, ya. Ini adalah perkataan bila ditanya kepada orang-orang yang mensyirikkan Tuhan, sebenarnya ya Allah memang kau yang paling berkuasa, ya, tetapi dalam amalan mereka pada zaman Nabi, dan juga ia boleh berlaku pada zaman ini, dari segi hidup di rumah, ya, ataupun hidup di pejabat, kadang-kadang ia mempersekutukan Allah. Tandanya kalau katakan orang yang sudah beragama Islam pun mungkin masa solatnya dia letakkan lewat, ataupun dia rasa segala ideanya itu ikut ideanya, bukan ikut kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-48 itu, wadalla anhum kanu yad'una min qabl, ya, iaitu dan lenyaplah daripada mereka apa yang dahulu mereka sembahkan. Ya, maksudnya orang yang tidak beriman, orang kufur itu, segala berhala apa sebagainya dah tak bermakna lagi dah, ya. Tidak ada tempat mahus. Mahus itu maksudnya ialah tempat lari, tempat berlindung, ya. Tidak ada lagi kecuali hanya kepada Allah. Allah bawakan back to the future perkara ini agar kita orang yang beriman boleh nampak perkara tersebut, ya. Macam anak lah, ya, Ustaz, ya, kalau katakan anak tu dia bila nak kena lawan kawan dia nak pukul ke, dia tahu balik rumah dan dia bersama dengan ibu ayahnya, itu mahus di dalam keluarga. Tetapi di akhirat nanti tidak ada siapa yang boleh melindungi perkara ini. Dan ayat 49 amat menarik, satu-satunya ada 2 surah saja yang menggunakan perkataan yas'amu ataupun sa'ama ini, Ustaz, ya. Iaitu maksud la yas'amu ini maksudnya ialah tidak bosan, tidak jemu. Pasal zaman sekarang stay at home, ada je anak yang cakap bosanlah mak. Kan? Sikit-sikit je bosanlah mak. Sebenarnya Allah menyentuh isu bosan ini, la yas'amul ladzina min du'ail khair. Apa maksudnya? Manusia tidak akan bosan untuk berdoa untuk kebaikannya. Tidak bosan. Dan perkataan ini hanya sekali lagi pada surah lain, pada surah Al-Baqarah, Ustaz. Pada ayat yang paling panjang itu Allah cakap jangan bosan menulis kepada transaction economy, ya, peringatan kepada saya, kepada ahli bisnes yang ada, ya, kena buat perjanjian. Ini peringatan yang penting, ya. Jangan bosan walaupun rasa macam tedious, macam kecil sangat, kan, alamak tak payahlah, tapi rupa-rupanya Allah ingatkan saya jangan bosan.
Dalam hal ini, apakah psikologi manusia? Dia ni Ustaz ya, dia kalau katakan jom baca Quran, bagi setengah orang alamak bosan lah. Tapi bila kata pasal apa? Pasal puasa. Tapi bila kata jom kita ada bisnes lah, dapat 2 juta. Okey. Dia akan minta yang terbaik apabila dia rasa baik. Ya. Tetapi bila perkara yang dia tak suka, dia akan usum qanut, dia depressed, dia rasa tak best lah ya Allah. COVID-19 stay at home ni apa sebagainya, kecuali bagi orang yang dapat menghargai kepada Al-Quran ini sendiri, ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi diteruskan pada ayat 51 yang Ustaz baca tadi itu, wa idza an'amna 'alal insan. Manusia ini psikologinya ialah bila dia diberikan nikmat, dia mula dah berpaling dan dia buat hal dia sendiri. Wa na'a bijanibih. Kalau terjemahan diletakkan sebagai berpaling dan menjauhkan diri. Maksudnya zaman ini tuan-tuan, dia kalau dah dapat nikmat, nanti kita dah habis PKPB ni, dah boleh tu, ada setengah orang ialah dia rasa aku buat hal aku dah kan. Quran apa sebagainya, aku sibuk kan. Yang kita harapkan kita jauh daripada psikologi ini pasal kita manusia. Allah beritahu awal-awal agar kita jangan jadi begini, tapi bila massahu syarr, bila disentuh dengan keburukan macam COVID-19 ini, okey, doa in arid, ya, doa tak putus-putus. Harapnya kita baca pasal kita banyak doa Ustaz ya pada waktu ini. Kita harapkan tuan-tuan semua ini bukan hanya waktu PKP ataupun PKPB, waktu COVID-19. Ketika tidak ada COVID-19 pun moga-moga Allah ingatkan kita pada surah Fussilat ini. Kita menyambung bahagian akhir iaitu ayat 52-54, kesimpulan daripada Allah SWT. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Kita terus kepada bahagian terakhir surah Fussilat, iaitu pada ayat yang ke-52 hingga 54, berkenaan dengan bahagian terakhir surah Fussilat. Namun begitu saya respon sikit Ustaz, tadi ada yang kata macam mana, ulang sekali lagi, a'jamiyun, perkataan yang kita kena baca dengan tashil. Dalam usul qiraat atau pembacaan Imam Hafs yang kita ikut bacaan ni, dan juga menjadi bacaan di serata dunia, yang mana bacaan kita ni sedikit sekali bacaan yang kita kata usul ni tak banyak. Antaranya dalam bab tashil kita dibaca dengan pada kalimah a'jamiyun. Asalnya ada 2 hamzah di situ. A'jamiyun. Maka kita mengikut Imam Hafs dibaca dengan tashil, iaitu tashil pada hamzah kedua. Kalau perasan pada hamzah kedua di atas tu dia ada satu titik warna hitam. Ada saudak di situ. Menandakan hamzah kedua itu kita bacakan dengan tashil. Tashil ni apa? Membunyikan huruf hamzah kedua itu di antara bunyi hamzah yang muhaqqaqah, iaitu hamzah yang jelas seperti a, antara hamzah yang jelas itu dengan hamzah dengan alif mat, iaitu alif kerana di baris atas. Maka bunyinya yang pertama jelas a, yang kedua itu ditashilkan. Macam mana bunyinya? A'jamiyun. Okey, jangan sebut satu hamzah saja. Ada setengah dibaca a'jamiyun. Diborong satu hamzah saja. Betul, salah bacaan tu. Ataupun dimenukarkan hamzah kedua dengan ha. Ha'jamiyun pun tak boleh juga. Okey, maka hamzah tetap 2 hamzah, cuma hamzah kedua itu tidak berpaut pada makhraj hamzah yang sebetulnya. Yang pertama betul-betul kita paut pada hamzah pada mana pangkal halqum. Hamzah kedua itu kita tidak pegang secara kuat di situ kerana dia bunyinya antara hamzah dan huruf mat. A'jamiyun. Ada pun begitu, yang paling tepat kita kena carilah guru-guru kita di kawasan yang berdekatan untuk bertalaki, terima bacaan, kerana Al-Quran ini dia bukan sangkaan, dia bukan baca dengan ijtihad ulama, tidak. Al-Quran dia bukan dengan sangkaan, Al-Quran dia adalah dengan bin naqli ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena jumpa. Kalau mungkin pusing PKP ni mungkin kita boleh online lah Ustaz. Ada banyak-banyak pengajian Al-Quran tajwid online boleh cari insya-Allah untuk kita dapat bertalaki bagaimana bacaan-bacaan riwayat Imam Hafs yang kita baca. Kita nak khatam Al-Quran tapi ada beberapa tempat yang perlu kita ambil perhatian insya-Allah. Okey, kita sambung balik pada ayat ke-52 hingga 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أرأيتم إن
كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله. Sadaqallahul Azim. Daripada ayat 52 hingga 54 Ustaz ya, kita selesai dengan surah Fussilat. Ini kesimpulan di akhir ini. Allah menyatakan, katakanlah apa pendapatmu jika Quran itu datang daripada sisi Allah kemudian kamu mengingkarinya. Ya, Allah yang amat berkuasa, ya, yang kita memang tahu dah waktu kita susah biasanya Ustaz ya, tak ada orang yang mat saleh ke, yang Islam ke tak Islam, kalau naik kapal terbang tu dia hip hop apa sebagainya, ataupun naik kereta ke, naik kereta api ke, waktu dia gembira, dia okey, tapi bila susah itu dia cakap oh my god kan, masih lagi dia menyeru kepada Tuhan walaupun mungkinlah hatta orang yang tak percaya kepada Tuhan ateis sekalipun, bila dalam keadaan terkepit macam tu, ya, tak ada siapa yang boleh bantu pun. Jadi Allah menyatakan psikologi itu, ya, inilah psikologi yang perlu dimaklumi dalam dunia pendidikan. Kerana apa? Kalau tidak, dia melahirkan orang-orang yang dia rasa dia pandai dan akhirnya dia rasa dia bagus. Ya, akan disentuh nanti dalam surah Al-Alaq pada hari esok Ustaz ya, insya-Allah. Dan dalam ayat ini Allah cakap sama ke, ya, orang ini lebih sesat daripada huwa fi syiqaqin ba'id. Dia berada dalam keadaan perpecahan. Syiqaq ini maksudnya seperti batu yang terhempas. Ya. Jadi Allah menyatakan pada ayat 53 sanurihim. Ya, Allah cakap lagi, ya, akan kami nampakkan kebesaran kami pada horizon, pada ufuk, pada segala penjuru langit dan bumi dan juga pada diri sendiri. Kalau dulu mungkin orang tak tahu bahawa apa Ustaz ya, katakan besi contohnya, ya, orang tak tahu pasal dalam minda kita atau otak kita ini ada neuron, ada electricity, ada jantung kita ini sebenarnya lagi kuat orang itu punya emosi dia memberi kesan elektromagnetik kepada orang di sekitar dia. Orang cakap aura ataupun karisma kan. Dulu mungkin orang tak tahu, tapi sekarang ini sampai boleh diukur lagi. Allah akan nampakkan kebesaran Allah demi kebesaran Allah, ya, di alam maya pada di atas sana dan juga dalam diri kita, ya, hatta sampai yatabayyana lahum annahul haq, sampai kita memang nampak bahawa ya Allah betullah Quran ini betul-betul benar. Awalam yakfi bi rabbika, tak cukup ke Tuhan kamu ini annahu ala kulli syai'in syahid. Ayat 53 ni macam hujung ayat 48 tadi Ustaz ya. Di akhirat nanti orang yang mensyirikkan Allah kata betul, cukup aku bersaksi tak ada lain kecuali Allah. Dan Allah ulang sekali lagi untuk memberi kesimpulan kepada kita, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Orang yang tak ikut pelajaran Fussilat ini, ya, kesannya ia tidak menghargai kasih sayang Allah. Bila tak rindu, bila dia tak hargai kasih sayang, dia tak rindu nak bertemu Allah. Dia lebih kurang, kalau katakan mak selalu memberi komentar kepada kita, beri penerangan, ya, pelajaran, kemudian bagi hadiah Ustaz ya, bagi hadiah katakan bahululah, dihantar pakai pos laju ke apa sebagainya, tiba-tiba bila dah sampai ke rumah tu dia hancur. Ustaz masih makan lagi ke tak? Mak hantar. Tidak tapi kalau mak hantar tu nak makan. Mak hantar makan kan? Pasal apa? Pasal kita menghargai, bukan pasal bahulu tu. Kasih sayang ibu. Allah menghantar kita hadiah namanya Al-Quran, ya, bukan daripada yang sayang, daripada yang maha sayang. Kesannya ialah kalau tadi kita rindu nak bertemu mak, sebenarnya di akhir
ayat ini kita rindu sangat nak bertemu Allah. Allah kata orang yang ragu-ragu lagi nak bertemu Allah ini sebenarnya ada masalah. Pasal Allah tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam diri kita. Allah mengingatkan bahawa orang-orang yang tidak beriman ataupun tidak mahu kembali pada Al-Quran adalah orang yang sebenarnya berhati kejam, ya, tak menghargai kasih sayang Allah dan tidak menghargai hadiah paling besar daripada Allah, iaitu Al-Quran. 3 kesimpulan yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita dalam bahagian yang ketiga ini. Mari kita saksikan apakah sinopsisnya ataupun resolusi bersama. Yang pertama, banyakkan berinteraksi dengan Al-Quran agar ia menghidupkan hati kita yang gersang, yang kadang-kadang mungkin rasa terlampau banyak perkara cabaran dalam hidup. Ini yang diingatkan dalam ayat 39 hingga 40. Yang kedua, banyakkan berbuat baik untuk manfaat diri, ya, bukan untuk orang lain, untuk mengelakkan nahas dalam diri kita. Dan yang ketiga, jangan jadi orang yang sombong, iaitu apa? Berdoa hanya pada waktu susah sahaja. Itu 3 perkara yang boleh kita amalkan daripada surah Fussilat. Banyak perkara, tapi kita 3 sebagai kesimpulan. Moga-moga Allah berkati. Kita berdoa sama-sama dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا أنت الشافي، إلهنا أنت الكافي، يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض، يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام، يا من كفانا، يا من كفانا، يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا حي يا قيوم. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في الشهر الكريم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ya Allah, Kau terimakanlah akan amalan kami, ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa qira'atana ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimakanlah amalan daripada kami, qiyam kami, solat tarawih kami ini, ya Allah. Ya Allah, Kau terimakanlah akan bacaan Al-Quran kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah akan segala sedekah-sedekah kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amalan-amalan kami di bulan ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami berpuasa di siang hari, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami melakukan qiyam di malam hari, ya Allah.
Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami memelihara pandangan mata kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami menjaga tutur lisan lidah kami ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah, membacanya, mengamalkannya serta mentadaburinya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan segala amalan-amalan salih di bulan yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, senaraikanlah kami menjadi kalangan hamba-Mu yang dibebaskan daripada api neraka sempena dengan bulan yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah kami semua daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, haramkanlah wajah kami daripada terkena api neraka-Mu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi Ustaz ya. Di bulan Ramadan ini apabila Allah memberi kita hadiah penuh kasih sayang, perkataan Allah nuzulan min ghafurur rahim ya, mengingatkan kepada kita, dan kemanisan iman inilah yang kita ingin terus bersama Ustaz ya. Kita ada soalan kuis untuk hari ini, hari Isnin. Pada hari ini kita ada soalan kuis, dan mari Ustaz soalan tajwid dahulu. Okey, untuk soalan tajwid, bacaan hari ini daripada ayat 39 hingga 54, sila datangkan atau berikan contoh 5 contoh hukum mad wajib muttasil. Sila berikan 5 contoh hukum mad wajib muttasil. Ya, ini soalan kuisnya yang keputusan minggu lepas sebentar lagi ya. Okey, mari kita tengok pula kepada soalan tadabbur. Okey, apakah soalan tadabbur kita pada hari ini? Jom. Apakah perkataan yang hanya ada dalam surah Fussilat dan surah Al-Baqarah? Apakah perkataan yang hanya ada dalam surah Fussilat dan surah Al-Baqarah? Tuan-tuan boleh kumpulkan dahulu soalan ini sampai hari Jumaat dan boleh hantar pada hari Jumaat nanti yang lengkap. Dan kita ingin mengumumkan Ustaz, keputusan siapakah pemenang minggu lepas, 7 top 7 ya, top 7. Sebenarnya ada 21 nama, tapi itu 14 itu lain akan diletakkan di Facebook TV Al-Hijrah. Siapakah pemenang 7 yang teratas? Mari kita saksikan nama mereka. Yang pertama adalah Fadilah Ahmad Hafad, MFS Fayyad, ini nama dekat Facebook yang dapat dikenal pasti. Nur Aliyah, Safinah Abdullah, Masniah Ahmad, Siti Nur Hidayah, Man Arsyad dan Asma Laili Razali. Ini 7 pemenang utama yang mendapat Quran Imam yang besar itu Ustaz ya. Dan tahniah diucapkan daripada kami, dan kita ingin kalau boleh tuan-tuan terus committed menjawab soalan kuis dan berkongsi maklumat tentang Al-Quran ini yang hebat. Itulah program yang kita bawakan, World Quran Hour ya, program yang didatangkan khas untuk kita sama-sama mengajak seramai mungkin kepada anugerah Allah yang amat besar yang kita dah belajar sebentar tadi. Kita perlu sama-sama sebarkan. Jadi bagi tuan-tuan, World Quran Hour ini pada bila Ustaz? 13 Mei. 13 Mei. Itu ada di atas skrin itu. 13 Mei jam 12.30 hari, pastikan tuan-tuan masa Quran Time ini, tetapi kali ini kita ada sesi istimewa sekali lagi bersama dengan YB Menteri sebentar tadi ya. Kemudian kita ada tetamu daripada Indonesia jauh ya, kita akan berhubung di mana kita ingin memastikan kita dalam keadaan kepayahan ini masih lagi nampak cahaya Ar-Rahman dalam segenap apa yang kita laksanakan. Dan kita masih lagi juga ingin berkongsi ya, hadiah yang Allah beri pada kita ini. Ada setengah orang tak dapat Ustaz ya, nak memegang mushaf ini di tempat-tempat mereka. Kita masih lagi dalam kempen wakaf Al-Quran ke pusat kesihatan dan hospital seluruh negara. Juga kita sebarkan kepada tempat-tempat yang memerlukan. Bagi tuan-tuan, saya menyeru untuk berwakaf ya, kerana ini adalah tanda kita dapat ingin berkongsi kemanisan Al-Quran ini. Moga-moga pesakit-pesakit yang berada di hospital, frontliners akan dapat menghargai dan terus bersama dengan hadiah terbesar yang kita minta 17 kali sehari yang dimaklumkan oleh YB Senator Dato' Dr. Zul sebentar tadi. Tadabbur Al-Fatihah, doa paling penting, permintaan paling penting ialah hidayah, dan salah satunya dengan kita bersama Quran Time ini. InsyaAllah kita bersiaran ulangan pada jam 10 malam ini insya-Allah, dan esok kita ada surah baru Ustaz. Surah Wahyu pertama. Cuba teka di Facebook letakkan ya. Kita akan bincang secara details. Bertemu lagi Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.